أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam perbincangan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, sebagai Ilah, dan juga percaya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Ustazah keluarkan balik yang ni sebab nak jawab soalan. Sebelum kita teruskan, soalan-soalan yang puan-puan kemukakan dulu ni, ada yang salah satu soalan, kita bincang sikit. Ada di tempat-tempat yang tertentu masih terdapat sambutan perayaan di kubur-kubur, membawa makanan dan minuman di kubur. Ini kenyataan dia. Soalan dia, apakah tujuan mereka? Yang kedua, apakah status orang-orang yang hadir di situ? Tujuan mereka tu kena tanya tuan yang pergi itulah, kan? Perayaan membawa makanan dan minuman di kubur. Puan, siapa yang tanya ni memang pernah tengok ke? Ya? Kawan bagi. Di mana tu? Di? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelda Belara tu kat mana? All the way nak pergi ke lepas pada Kuala Terengganu. Kita nak pergi ke di kawasan Kuala Terengganu ke? Lepas pada Kuala Terengganu. Maklumat yang bagus. Ustazah nak ini bukan soal main-main kan? Apa tadi? Sebab itu kita kena selalu kelas-kelas pengajian ni memang perlu dihidupkan dan memang perlu sampaikan agama ni. Selalu mesti ada tazkirah. Tazkirah ni bukan tazkirah orang kata barang-barang. Ini kalau bab gini ni memang bab besar lah. Itulah. Kita tak sampai lagi. Tapi sekarang ni rasa macam tapi mengikut pengalaman Ustazah, kita pernah dulu-dulu ada
Tapi ustazah tak pernah lah, daripada kecil-kecil dulu tak pernah terlibat. Tapi kita daripada kitab kita tahu, daripada sejarah, daripada laporan-laporan orang-orang terdahulu, warga emas, kita tahu benda tu ada wujud. Kemudian bila kita baca kitab, aliran-aliran yang tertentu di kalangan umat Islam ni, malah sebenarnya ajaran sesat sebenarnya. Dalam dia ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, aliran-aliran yang menyimpang daripada as-sunnah lah, kan. Antaranya al-Brilwiyah. Puan-puan kalau nak search boleh B-R-E-L-W, Brilwi. Dalam Arabnya Brilwiyah, aliran Brilwiyah. Brilwiyah tu dalam Arab. Kalau nak cari dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu, B-R-E-L-W-I, Brilwi. Ataupun dalam bahasa Inggeris diterjemahkan W tu sebagai V, Brilwi. Puan-puan, sebab tu kita tak boleh sangat nak belajar daripada Wikipedia. Semua nak ambil daripada Wikipedia, siapa-siapa pun boleh masuk maklumat di situ puan. Puan-puan nak masuk maklumat, dia adalah cara-cara dia. Tapi siapa-siapa pun boleh masuk nak tambah, kan, maklumat-maklumat, nak campur aduk antara hak dengan batil, boleh. Kita nak search ni, kita kena ada ilmu yang mantap juga. Bukan main search je. Ustazah kata tak boleh ni, ada ni, boleh ni, boleh. Siapa yang kata boleh? Golongan ini memang dia puja kubur, Brilwi. Tapi sesetengah carian tu, enjin carian ni dia letakkan mereka tu Ahlussunnah wal Jamaah. Habis cerita. Tak boleh puan-puan. Sebab itu bagi ustazah rasa kita kena hidupkan pengajian, dan mesti dengan disiplin yang betul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang wujud macam tu, semua nak Wikipedia semua sekali, kan, Google search, tak tahulah macam mana masa depan Islam ni. Sebab itu kita yang belajar ni, kita rasakan tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat berharga. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. La tamassaktum bi lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu semua tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, Al-Quran itu, dan kamilah yang menjaganya. Jaga sebab apa? Sebab sumber agama kita di situ. Sumber agama kita bukan berada di Google. Google tu untuk memudahkan carian, untuk kita sampai. Kalau sampai kepada yang salah-salah, sebab semua ada kat situ. Brilwiyah diletakkan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang letak situ? Kalau maksudnya, tak tahulah, kalau dia bahagikan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah, mungkin dia bagikan macam tu. Tak tahu nak letak kat mana, letak di bawah Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu macam mana? Kan tidak semudah itu puan-puan. Tidak semudah itu. Aliran Brilwi ni, puan-puan cubalah tengok, kalau search gambar dia akan keluar apa. Cuba puan-puan search dengan keyword, dengan perkataan Brilwi dengan V, search image, apa yang keluar? Apa yang keluar? Boleh tengok? Lagi image Brilwi dengan V, Brilwis. Tak ada. Tak pandai. Ini Melayu. Jumpa apa? Jumpa apa pun? Kan? Kan?
Dia memang berasal daripada India, Pakistan, ajaran ini. Dia ada tokoh dia yang memulakan ajaran ni. Ustazah nak bagi tahu apa yang bila Ustazah baca kitab ni, ini kitab ditulis oleh seorang ulama India lah, India Pakistan, Ihsan Ilahi Zahir. Almarhum, dia dah mati. Ihsan Ilahi Zahir. Kalau perempuan search, dia akan keluar gambar Ihsan Ilahi Zahir. Ihsan Ilahi Zahir ni tokoh agamawan di Pakistan. Ihsan, dia lah yang tulis ni, Zahir. Ihsan Ilahi Zahir dengan E kan, dengan E. Dia banyaklah menulis buku. Dia belajar di Madinah kalau Ustazah. Kemudian dia ditembak. Dia ditembak akhirnya, kemudian sempat dikebumikan di Madinah. Dia antara tokoh agamawan yang menentang lah ajaran-ajaran. Kita tahu kan di India, di Pakistan ni banyak muncul ajaran-ajaran yang salah lah. Dikebumikan di Madinah. Dikebumikan oleh tokoh-tokoh di sana. Dia kena bom ni. Dia mati diserang lah. Saya Ustazah, a bomb which had been planted in the flowers on the stage killing him. Dia memang, sebab dia memang lantang menentang perkara-perkara khurafat. Dia yang ditentang ni adalah sekitar bahagian akidah, kan? Bahagian akidah. Antara kepercayaan mereka ni, itulah yang Ustazah kata, ada guru-guru di kalangan mereka ni lah, atau persepihan-sepihan mereka yang mendakwa Nabi dan Allah dan Nabi Muhammad itu satu, dengan hadis-hadis palsu, dakwaan-dakwaan palsu. Kononnya bila Mi'raj ini, sebab itu kita perlu kepada rujukan bila kita bercakap tentang agama. Ramai ni pengikut dia ni. Sebab apa? Sebab keluar daripada border. Puan-puan ingat bukan main-main ke? Sumber agama ni benda yang penting. Didakwa bahawa kononnya ketika Nabi Mi'raj ke langit, kan, Jibril suruh tengok ke langit. Tengoklah. Nabi Muhammad tengok, dia tengok dia sendiri. Itulah kesan wahdatul wujud Nur Muhammad. Hadis palsu. Daripada hadis palsu yang salah tu, dia boleh berkembang di atas dasar yang salah. Puan-puan bolehlah bayangkan. Saya nak cari buku dia, Arbrilwiyah. Nak tengok Arbrilwiyah, Ihsan Ilahi Zahir, karangan dia. Ustazah mula-mula buka ni, masa mula-mula lakaran capal datang. Dulu mana ada lakaran capal tempat kita ni? Mana ada? Masa Ustazah sekolah dulu tak ada pun. Tak ada. Tiba-tiba datang. Itu masa nak usul, nak cari tu, jumpa dah. Kan, jumpa kan? Dia orang yang pakai tu.
Ustazah kena buka iPad lama. Maksud Ustazah baca ni dalam iPad ni. Yang ni yang baru. Jadi bila kita pindah, dipindah buku saja. Nota semua duduk dalam ni. Jadi kena buka sini. Dia pindah buku saja, nota tak. Lakaran-lakaran ni daripada mereka ni yang mempeloporinya. Cium-cium replika ni. Cium replika kan. Kan dulu kan ada pameran yang datang ke tempat kita kan, yang cium replika tapak kaki semua tu. Dulu mana ada kan. Lepas tu rambut, janggut, lepas tu peluh pun ada. Di Pahang datang peluh. Puan-puan ustazah kan masa tu tak tahu nak cakap macam mana, bimbangnya. Ya Allah, ya Tuhan. Aku percaya puan-puan, percaya ketika tu. Berpusu-pusu pergi darah kan. Betul. Siap buat macam buat banyak-banyak. Di sebalik kesibukan apa kita kata ya, apa dia kita nak panggil tu di kalangan umat Islam yang kegairahan kan umat, di sebalik tabir ada pihak yang menjana keuntungan berjutaan ringgit. Saya tak ingat letak kat mana ni, tapi antaranya yang disebutkan oleh pengasas dia, oleh pengasas Braillewiyah ni, antara yang disebut ialah bawa makanan ke kubur. Baca Al-Quran dengan upah. Ambil berupah baca Quran. Tak boleh ambil upah baca Quran. Tak boleh kita baca Quran sebab orang upah. Saya upah awak baca Quran. Tidak boleh. Awak upah saya baca Quran. Awak kena wajib baca, belajar baca. Kena tukar macam mana? A dengan B. A tak pandai baca Quran, B pandai baca Quran. A tak boleh. Awak saya upah awak baca Quran untuk saya? No. Awak tolong ajar kepada saya, nanti saya bagi sumbangan. Itu boleh. Bacaan Al-Quran bukan untuk ambil upah. Sama lah dengan solat pun kan. Itu kan isu dulu yang package khidmat rumah ke rumah kan. Untuk beberapa juzuk yang tertentu dibacakan untuk ahli rumah dan ahli keluarga yang sudah meninggal di rumah, dengan bayaran yang tertentu, siap dengan bayaran. Dulu, sekarang dah ditegur, dah tak ada lah kot. Tak tahulah ada secara. Sebab juga ustazah dulu siap ada form tertulis nama arwah untuk dibaca di Mekah. Kita bagilah sumbangan berapa-berapa. Ada yang beri sumbangan, ada yang ditetapkan berapa per kepala, harga per kepala ada. Bahkan ketika itu ada pihak yang bekerjasama. Dia buat apa dia panggil bekerjasama. Jadi satu pihak yang akan buat bacaan Quran untuk si mati, dan dia lantik wakil pula. Wakil ni kalau dapat banyak kepala, dia akan bagi apa dia panggil commission. Dapat commission pula. Satu dia jadi borang tu semakin rancak diedarkan sebab masing-masing dapat commission.
Masa tu memang kita tergamang. Kenapa sampai macam ni? Mereka ni memang menyimeng kubur, banner kubah di atas kubur, sehingga kan dia ada tanda-tanda. Yang kita ingatkan masjid tu rupanya kubur. Sebab mereka memang minta dikubur. Yang betul-betul melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantilah kita Ustazah buat sedikit ringkasan. Memang terkejutlah puan-puan. Mereka ni memang juara lah menyambut maulid. Yang di kubur tu memang juara menyambut maulid. Apa ertinya menyambut maulid? Kan? Pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang jelas ditentang. Membina bangunan di atas kubur. Bawa makanan di kubur. Pengarang dia Ihsan Ilahi Zahir ni, dia sebut kenapa penting dia tulis satu kitab berkenaan dengan ajaran ini, kerana dah tersebar. Ustazah, kalau ni makan kat kubur, saya saja makan apa? Nak buat benda makan kat kubur. Gotong royong. Saya tak tahu tujuan dia. Saya tak tahu. Sebab saya tengok gambar-gambar dalam gambar ada yang pakai baju. Dia gambar biasa dah. Apa yang dibuat di kubur tu? Gotong royong kubur tu soal lain. Tapi kita jawab secara umum lah. Kalau kita tak tahu apa yang dibuat di situ, kita jawab secara umum. Kalau sekadar gotong royong, orang tak makan atas kubur, makanlah tepi no. Duduk atas kubur dilarang. Apa tak lagi nak makan atas kubur, duduk atas kubur tak boleh. Pergi tempat lain. Nak bersih-bersih lah, tapi jangan duduk atas tu. Hari Raya. Kalau hari raya tu ada something lah tu. Saya ingat ada satu grup dulu, saya lupa dah nama dia, dalam grup lama, grup online. Hari Raya nak dia buat. Pulak dah. Ya, biasanya kalau hari raya dia ada kaitan dengan kepercayaan yang tertentu, upacara yang tertentu. Ada seorang ahli grup, saya lupa dah nama, grup yang lama. Dia bagi tahu, memang Ustazah di kampung saya memang semua satu kampung pergi ke kubur pada hari raya kedua. Memang dikhususkan untuk kampung tu hari raya kedua pergi ke kubur semua. Itu dah jadi lain kan. Dalam Islam menziarahi kubur ni tidak ditetapkan bila-bila. Tapi kalau ditetapkan hari raya kedua sekampung pula tu, dia dah jadi satu upacara yang macam satu upacara agama. Kita ke arah mencipta satu upacara baru. Gitu. Kalau kita kebetulan memang kita balik raya kedua, kan, setahun sekali je kita balik raya kedua tu lah, kita pun pergilah ziarah kubur mak ayah kita. Ada kita seorang, tiga beradik, okey lah macam tu. Ini kalau sekampung something wrong. Kenapa raya kedua bersih kubur? Yelah, hari raya kedua tu hari raya apa? Kalau raya haji memang ada raya kedua. Hari raya puasa satu hari saja. Apa dia? Tapi sebab beberapa bulan sebelum ini memang diberikan, mereka memang buat upacara berbuka puasa di kubur. Di mana tak tahu, saya tahu. Kita kena tengok ya, sebab kita dengan kubur ni, sebab itu
kita kena berinteraksi dengan as-sunnah. Apa yang Nabi larang? Bina duduk atas kubur, bina bangun atas kubur, dilarang menyiming kubur. Larangan tu kita boleh tengok kesan dia. Kalau langgar larangan, jadi macam Brewiyah ni lah. Larangan Nabi SAW berdusta atas nama Nabi SAW. Apa kesan dia? Kesan dia macam ni. Sampai sukar untuk mengenal pasti antara masjid dengan kubur. Dia ni Ihsan Ilahi Zahir ni, dia tulis tentang Brewiyah ni. Selepas dia tulis banyak lagi ajaran-ajaran sesat, satu-satu kitab sejarah pengasas sampailah ajaran-ajaran dia. Satu kitab Brewiyah, satu kitab tentang Qadiani kan, Qadiani, tentang Babiyah, Bahaiyah. Bahaiyah ni Bahai, asal daripada sana lah juga ni. Bahaullah pengasas dia. Dia ada titik, dia ada berasal daripada serpihan-serpihan Syiah juga, Bahaiyah. Sekarang ni Bahai perempuan carilah Bahai. Laman web dia dalam bahasa Arab pun ada. Semua agama sama, Bahai. Bayangkan kalau orang bukan Islam mencari Islam melalui Google, jumpa macam-macam. Sebab itulah kita kan, ihdinas siratal mustaqim tu satu kewajipan kita baca dalam solat. Ketika kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat lah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang tak tahu, dia ikat, kenapa, apa salahnya? Tapi bagi orang yang mengkaji, dia tahulah yang ni datang daripada sini ni, ajaran dia ni. Kita dapat ekor, kita pun tangkap ekor. Kita ingatkan ekor kucing, rupanya kepalanya harimau. Gitu. Tapi kita maklum kan, kecenderungan beberapa aliran kepada kubur ni, tak tahulah kenapa dia nak pergi. Bukan tak boleh pergi untuk menziarahi kematian, untuk mengingati kematian. Itu je lah, mengikut as-sunnah. Sebab soalan ni terdapat sambutan perayaan di kubur-kubur. Jadi Ustazah terus bagi ni, yang merayakan di kubur ni, buat perayaan di kubur ni, memang minta hajat di kubur, beraya di kubur, beramai-ramai letak bunga, letak apa, hiasan, lampu-lampu semua ada di kubur, ialah Brewiyah. Pakaian, capal sinonim dengan mereka. Sebab Ustazah dalam bidang hadis kan, jadi bila kita nak sandarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW ni, kalau kita masa belajar kita tak pernah pun, tiba-tiba orang kata itu capal Nabi. Daripada mana dia ambil? Kenapa? Kan, daripada mana dia ambil? Kenapa dilakarkan selipar, bukan lakaran jubah? Kan, pakaian-pakaian lain lah kan. Rupanya pada hadis palsu juga, daripada hadis palsu juga. Kononnya Nabi SAW masa Mi'raj ke langit, naik dengan selipar-seliparnya. Sebab tu jadi tinggi selipar tu, itu hadis palsu. Tidak ada riwayat yang macam tu. Dia kata itu kemuliaan selipar Nabi, sebab Nabi Musa AS diperintahkan supaya buang selipar dia kan, masa nak naik ke Bukit Tursina tu. Kesan hadis palsu puan-puan banyak. Kalau kita nak buat kajian kan, kalau kita nak buat kajian tentang larangan-larangan Rasulullah SAW ni kan, dia dilarang.
kesan larangan, larangan kalau kita cari hadis-hadis larangan dan kesannya kepada akidah, banyak puan-puan akan keluar. Hasil ni mungkin boleh keluar banyak, akan keluar banyak. Macam nak pergi umrah ke kan, kalau kita nak pergi umrah kena cari juga driver yang tahu dia tu, sebab macam ramai macam yang dia nampak pergi berdoa dekat buku pun ada ustaz-ustaz yang glamour kan. Dan kita nampak dia pun macam sembunyi doa apa je, ada satu doa. Berdoa tu kalau doa biasa tu tak apa. Minta dengan Rasulullah ke? Tak. Minta dengan Rasulullah. Tak usah dengan Rasulullah. Memang. Memanglah. Sebab itu kalau kita tengok di sekitar Kaabah tu pun kan, tempat masa orang tawaf tu, dia ada petugas-petugas yang melarang, sebab masing-masing pergi dengan bawa ilmu masing-masing lah kan. Dah ada persepsi masing-masing. Takkan pihak yang menjaga Al-Haramain juga yang nak ajar satu-satu. Tentulah telah dia panggil bersangka baik lah, semua datang tu dengan ilmu, rupa-rupanya macam-macam. Macam-macam juga. Ini baru jumpa satu benda yang baru. Kalau kita tidak ikut benar-benar ajaran Rasulullah SAW, sentiasa akan ada benda baru. Benda baru. Baru sahaja musim haji tahun ini viral berkenaan dengan apa? Badal haji kan? Badal haji. Bohong. Sangat besar dosanya. Kalau berbohong di negara kita ni tahanlah sikit. Kan berbohong di tanah suci. Dalam bulan haji pula tu bohong, sangat besar dosanya. Sangat besar dosa. Kalau dah biasa berbohong atas nama Allah dan Rasulnya, senang sangat nak bohong orang. Kalau tak takut berbohong atas nama Allah dan Rasul, apa yang dia takut bohong atas nama orang? Itu je Ustazah, senangnya. Kalau kita buat tu adalah kita dapatlah CJ lah apa kan. Kita pun rasa macam fikir balik lah kan. Kena cari orang yang amanah. Semua ajaran-ajaran yang salah ni dia datang daripada agama. Dia tempelkan diri dia sebagai orang beragama. Kalau kita tengok sejarah ni, Belwiyah, Qadiani, Bahai, akhir sekali bila dah jauh-jauh dah jadi ajaran sendiri. Pergi sikit je asal mula-mula, lepas tu jauh-jauh jadi ajaran sendiri. Itulah pentingnya doa, Allahumma hdini wasaddidni. Tahu border, tahu apa lagi? Tahu sumber. Yang terbaru nak sebut pun, Maulid ni kan dia terlalu sensitif kan. Sebab apa? Sebab ialah malangnya dianggap sebagai kebahagiaan tu dianggap sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahawa generasi yang paling cintakan kepada Allah dan Rasul adalah generasi yang terawal, salafus salih. Kenapa mereka tidak menyambut Maulid? Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqh Al-Awlawiyat, dia kata apa? Kalau kita nak tahu benda-benda penting dalam agama, dalam agama ni, kita tengoklah disebut tak dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun yang sebut tentang Maulid. Yang disebutkan tentang peristiwa bergajah tu nak menunjukkan tentang benda lain, bukan membesarkan Maulid tu. Tapi yang ada banyak dalam Al-Quran, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ialah berkenaan dengan perjuangan-perjuangan Nabi SAW. Apa kaitannya dengan ni umrah ni? Ada ustazah baru jumpa ni, baru jumpa umrah Maulid. Lama dah ustazah umrah Maulid. Tak kena lah rasanya macam tu.
Umrah lah, haji lah. Kenapa nak buat tu? Lepas tu dalam tu disebut ziarah berapa kali, lepas tu maulid berapa kali. Jadi macam seolah-olah maulid tu memang tak boleh ditinggalkan. Apa benda maulid? Apa benda maulid ni? Masa dekat Makkah tu kita selawat lagi besar pahala. Oh, dah ada dulu, Ustazah tak tahu. Oh. Umrah tu kalau zaman hingga bulan Maulid kita berselawat kat Mekah. Lagilah hebat. Berselawat kat mana? Kat mana? Lagilah di kawasan Arab tu, hotel tu, ejen akan buat lah. Ejen. Maulid Nabi ni selawat kelebihan suci dilandakan. Tapi tak ada lama cerita Maulid ni. Selawat lain, maulid lain. Benda yang berbeza. Dan selawat tu, selawat yang terbaik selawat Ibrahimiyah lah kan, sesuai lah di Mekah tu kan. Selawat lah banyak-banyak. Bulan maulid ke tak maulid ke, selawat Ibrahimiyah banyak-banyak. Sesuai lah kan. Dan ibadah haji tu banyak kaitannya dengan Nabi Ibrahim AS. Tapi saya rasa bukan selawat Ibrahimiyah yang ditekankan. Tak apalah. Apa tujuan mereka? Kena semak balik lah apa. Apakah status orang-orang yang hadir di situ pun kena semak balik. Cuba Ustazah bagikan secara gambar secara umum. Bila sebut tentang upacara-upacara di kubur, kalau tanya Ustazah tergambar berkenaan dengan ajaran Brailwiyah. Brailwiyah. Brailwi. Ajaran ni dalam kopi kat belakang. Ajaran apa? Brailwi. BRELBI. Pernah Ustazah betul penat kan baca selawat ni. Dia buatlah ada ni keset untuk tak menaikkan lagi kan rasa cinta pasal selawat tu kan pakat bangun Kat mana ni? Kat mana? Pada Ustazah Ustazah cenderung kita kena lebih kepada Al-Quran. Kita memang banyakkan selawat, tapi selawat tu selawat Ibrahimiyah lah banyakkan. Lepas tu yang selebihnya kena hidupkan Al-Quran. Dengan tadabbur. Sebab Al-Quran rujukan kita. Sebab apa? Sebab didapati dan dilaporkan banyak sangat ni majlis-majlis semua sekali ni Al-Quran ditinggalkan, tadabbur ditinggalkan. Sampaikan Rob dengan ilah pun tak tahu beza. Malang sekali puan-puan. Surah yang paling kecil sekali, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rob dengan ilah pun tak tahu beza. So kita banyak kan dengan perkara-perkara lain. Sedangkan Al-Quran adalah sumber kita, sumber akidah kita, sumber syariat kita, sumber penyucian jiwa kita. Itu soalan pertama. Jadi kalau berkenaan dengan kubur ni, kita kena tengok tata cara Nabi SAW dan para sahabat macam mana berinteraksi dengan kubur. Kan? Mengiringi jenazah ke kubur, menanam jenazah di dalam kubur, kan? Menziarahi kubur dengan tata cara mereka lah. Ikut yang tu lah. Tidak
tidak ada makan minum di atas kubur, tidak ada. Meminta hajat dengan orang yang sudah meninggal dunia di kubur, tidak ada. Tidak ada. Kita yang kena doakan si mati, bukan kita diminta tolong dengan orang mati. Bacaan talqin tu. Talqin. Talqin. Itu peringatan untuk orang hidup, kan? Peringatan untuk orang hidup. Status orang-orang yang hadir di situ, kalau ada pemujaan kubur, innamal a'malu binniyat. Kan kalau pergi ke situ, kita nak tanam jenazah lain, tiba-tiba ada pemujaan di kubur. Tiba-tiba ada gempa bumi ke apa kan, mati bersama-sama dengan orang-orang yang memuja kubur. Apa yang kita belajar dalam hadis Riyadhus Salihin kan, dibangkitkan ala niyatihim. Yauzu jaisyun al-Ka'bata. Kan akhir zaman akan ada tentera yang besar yang akan menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di tanah lapang, Allah benamkan semuanya sekali yang ada di situ ke dalam tanah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan mereka yang ada sekitar tu, wa aswaquhum, dan kedai-kedai yang ada sekitar tu kan. Jadi maknanya Nabi jawab memang dibenamkan sekali dan akan dibangkitkan mengikut niat masing-masing. Itulah. Jadi jaga niat lah. Jaga niat masing-masing. Kalau kita tak nak tanam di lain, tak boleh. Gitu. Tapi kalau terlibat dengan kepercayaan-kepercayaan itu, tak boleh lah. Tanya status ni, jawab soalan status kan. Jadi pastikan apa yang kita nak buat di situ, akidah kita macam mana. Ini soalan cepu emas juga ni. Mengapa orang-orang yang percaya Allah, mengapa orang-orang yang percaya kepada Allah sebagai pencipta seluruh alam, tetapi tidak mahu mengaku Allah itu sebagai ilah? Ini soalan ustazah kepada puan-puan. Ada puan tanya kepada ustazah pula kan? Khadijah. Kan ustazah selalu tanya ni kan? Kenapa ni? Sama-sama jawab. Dia tanya, siapa yang tanya ni? Mengapa orang-orang yang percaya kepada Allah, dia percaya kan orang-orang musyrikun Mekah lah khususnya kalau yang disebut dalam Al-Quran, tapi bukan semesti mereka sahaja. Itu sebagai sampel lah kan. Yang tidak mahu menerima Allah sebagai ilah ni, yelah, ramai lah. Kenapa? Sebab dia tak dapat petunjuk hidayah dari Allah. Itu yang paling utama lah. Yang tepatnya macam tu lah, tidak dapat hidayah daripada Allah. Tapi kalau kita jawab macam tu, dah dia tak dapat hidayah, kita tak secara ke dia? Kita kena ajak dia kepada kena ajak. Cuba puan-puan, yang pertama ialah betul lah, itu memang asal usulnya macam tu lah. Siapa-siapa yang disesatkan oleh Allah memang tidak akan dapat petunjuk. Tapi sebab yang ditanya ni sebab daripada pihak makhluk sendiri. Apa sebab? Kan Al-Quran tanya kan, kenapa pula kamu dah tahu dah Allah yang buat, mencipta langit dan bumi, dah apa yang mu tak sembah Allah? Takut hilang kuasa, pengaruh kedudukan, kan, nenek moyang. Tak boleh nak tinggal lah, sebab memang kita lama dah buat gini. Buat macam biasa lah. Sukar untuk menerima perubahan ke arah kebaikan. Macam-macam tak. Gangguan syaitan, tipuan syaitan. Tipuan syaitan itu jelas. Daripada hujah-hujah antara mereka yang mensyirikkan Allah, hujah mereka yang mensyirikkan Allah, yakin bahawa Allah lah yang mencipta segala-galanya, termasuklah dirinya, memberikan rezeki kepadanya, tetapi bila berdoa, beribadah, ada perantaraan. Antaranya kerana apa? Kerana mendakwa perantara itu mendekatkan kita kepada Allah. Kita ni jauh daripada Allah. Perantaraan tu mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu antaranya. Jadi kalau kita perhatikan, hujah macam ni adalah tipuan syaitan lah. Putar belit. Kan Allah dah kata Allah tu dekat dengan kita, tak payah cari dah.
perantaraan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cuba tengok surah Az-Zumar, muka surat 458. Surah Az-Zumar ayat 3. Ayat 3 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yaktalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Tak adalah agama lain. Kalau cari agama Allah ni, dia kena ikut jalan. Jalan siapa yang ikut nak beragama dengan Allah, kena ikut jalan siapa? Jalan sunnah, jalan Rasulullah SAW. Itu yang bersih daripada syirik. Sebab itu bila kita nak berinteraksi dengan kubur, kena ikut jalan as-sunnah, baru bersih daripada syirik. Kalau kita main hujah itu, hujah ini, tengok-tengok Nabi tak buat pun macam tu, dia boleh bawa kepada penyimpangan. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka itu, sembahan-sembahan kami itu, illa liyuqarribuna ila Allah, melainkan supaya mereka, sembahan-sembahan itu, pujaan-pujaan tu, seruan-seruan mereka tu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kan, liyuqarribuna ila Allah. Tak kenal Allah, aku kenal lah, tahulah Allah tu sebagai Rabb, tapi buat ambil sekutu, maknanya berdoa-doa kepada yang panggil yang lain. Doa ni mesti kepada Allah, sebab doa adalah ibadah. Tak boleh seru Nabi Muhammad, panggil minta dengan Nabi Muhammad, tak boleh, tak boleh. Seru hanya kepada Allah saja, itu makna ilah. Kalau kita panggil yang lain-lain, yang lain tu semua makhluk, panggil tak sahut kita, tak dapat beri manfaat kepada kita, tak beri mudarat kepada kita, hanya Allah sahaja tempat kita beribadah, memohon pertolongan, memohon doa. Ada dalam lafaz-lafaz ni kan banyak kan, seru Rasulullah, minta tolong dengan Rasulullah, minta tolong dengan orang-orang soleh lah kan, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami ni jauh. Begitulah hujah orang yang minta dengan kubur wali. Wali-wali tu dia hidup. Sebab apa? Sebab minta dengan wali ni dekat dengan Allah. Kita ni jauh dengan Allah. Wali tu umpama tangga. Nabi Muhammad SAW wali yang tertinggi kan, tertinggi. Nabi masa dia hidup memang sahabat-sahabat mintalah doa, tapi bukan semua benda minta Nabi doa saja. Tak ada kerja lain Nabi ni, doa kepada orang saja. Bukan macam tu. Nabi memang dia umum dia doakan kepada umat dia kan. Ada pun yang lain-lain tu Nabi ajar macam ni doa kepada Allah. Kan soalan-soalan kepada Rasulullah SAW. Saudara baru tanya kepada Rasulullah, kalau saya nak minta sesuatu kepada Allah, nak cakap macam mana? Kan, Allahumma ufilli warhamni, Allahumma ufilli warhamni wa'afini warzuqni. Kan, itu kan empat tu perkara tu cukup untuk dunia dan akhirat. Mengapa orang-orang yang percaya kepada Allah mencipta seluruh alam tapi tidak mahu mengaku Allah sebagai ilah?
Kan mengapa tu? Sebab terhijab lah, tidak maulah. Allah ni kalau kita tak tahu, dia tak akan hukum. Kan dia hantarkan Rasulullah, dia hantarkan maklumat kepada kita. Hidayah ni ada dua. Hidayah ada dua. Bila diturunkan, Allah menurunkan hidayah kepada kita, Al-Quran, Rasul, petunjuklah tu. Bila dah sampai hidayah, yang menjadi tanggungjawab kepada kita ialah proses maklumat tu. Sekarang kita nak terima ataupun nak tolak. Kebanyakan orang tolak sebab dia ada kepentingan diri. Nantilah dulu, tahu, nantilah dulu. Seruan azan adalah hidayah. Nantilah dulu. Azan tadi dah dengar, telinga dengar. Pukul 3 dah semayang lagi. Contoh kan. Allah murka sebab kita yang tidak mahu. Tidak mahu. Bila Ustazah waktu dia cakap macam tu, saya ingat ada saya baca kan, apa beza ni, kadang-kadang kita doa, kita minta hidayah dan taufik. Jadi macam penulis tu beritahulah macam hidayah ni macam petunjuk, macam Ustazah kata tadi lah, Al-Quran dan Rasul tu sebagai petunjuk untuk kita. Sejauh mana kita nak ikut atau tidak. Macam contoh tadi Ustazah kata kita dengar azan, maknanya dengar tu tak pergi solat lagi. Maknanya hidayah tu ada, tetapi dalam keadaan macam tu taufik yang tak ada. Taufik tu maknanya kekuatan kita, keinginan kita. Keinginan. Itu maksud kalau kita nak himpunkan dalam doa yang pendek, Allahumma hdini wasaddidni. Tunjuk kita dah tahu jalan tu. Kita sendiri tu bila dah tahu jalan tu, kena duduk situ lah, duduk tetap atas tu, jangan pergi kelaing lah. Gitu. Wasaddidni tu makna dia tetap pada jalan hidayah. Bila dah tahu jalan itu, jangan tahu saja. Bila kita relatekan dengan surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka tu sebab mereka tahu tetapi tidak mahu. Tahu tetapi tidak mahu. Kalau tak mahu seorang tu tak apalah juga, ni fitnah pula kepada yang betul kan, dengan kepentingan-kepentingan yang tersendiri. Macam katakan pengalaman saya di sekolah dengan pelajar-pelajar kan Ustazah. Bila kita tanya dia kan, kenapa tak solat, dia tak solat, tanya solat tak solat, kata awak tahu tak kalau tak solat tu berasa? Tahu cikgu, tapi kenapa tak nak solat? Ada antara alasannya, dia kata makna malas nak ambil wuduk. Antaranya lah, maknanya malas nak ambil wuduk. Maknanya saya relate, apa tu maknanya macam tu, dia hidayah tu dia ada, dia tahu maknanya hidayah. Tapi maknanya Malas, masalah malas. Malas tu boleh kata gangguan syaitan yang menangguh-nangguhkan. Syaitan tipuan dia, kalau boleh dia nak manusia ni syirik kepada Allah. 4 dulu kan. Misi syaitan kepada manusia ni, gangguan syaitan kepada manusia. Yang pertama, syirikkan Allah. Yang kedua, bergaduh sesama Muslim. Bergaduh sesama Muslim, kalau kita ikut belajar yang semalam tu, kalau tak nak bergaduh, ikut yang menyatukan. Yang jadi bergaduh tu pasal lari daripada yang asal. Kemudian yang ketiga, menangguhkan ibadah. Misi dia. Kalau yang sebut malas tu memanglah dia diganggu oleh syaitan. Syaitan bisik, biarlah nanti dululah gini. Yang keempat, merosakkan ibadah. Sebab itu doa-doa kan, doa-doa sampai Nabi ajar kepada kita minta supaya dijauhi daripada malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lemah dan malas. Dah berapa dah semayang lagi? Dah lemah bahasa hari ni. Malas. Habis dua tu sudah cukup untuk melemahkan umat Islam. Kita kena menghargai apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta. Yang Nabi suruh kita minta tu benda penting lah tu.
Kalau dibiarkan kepada kita, kita ni minta benda-benda material saja. Kan? Gitu. Itu soalan yang kedua, mengapa? Jadi Ustaz kata hidayah ada dua tu tadi. Al-Quran tu tadi. Maksud itulah hidayah. Satu, hidayah secara umum. Hidayah sebenarnya bukan dua sajalah. Nanti Ustaz kongsikan dia punya rajah tu. Hidayah ni ada dua. Satu dalam bentuk sunnatullah, dalam bentuk syariatullah. Yang dalam bentuk syariatullah ni dia ada hidayah secara umum. Petunjuklah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kemudian hidayah taufik itulah. Kita bagi kepada dua. Jadi hidayah ni kita kena mohon. Bila kita mohon hidayah kepada Allah, maknanya kita mohon dua-dua. Kan, mohon nampak jalan yang lurus dan mohon diberikan hidayah untuk ikut kebenaran tersebut. Maknanya kita minta hidayah dan taufik lah. Cuma kalau tak nak guna perkataan taufik pun boleh. Hidayah ni ada dua macam tu. Tapi makna dia hidayah taufik tu lah. Sebab itu puan-puan, dalam pengajian Islam ni, kalau di peringkat pengajian Islam ni, memang kita kena belajar aliran-aliran yang salah. Kita akan menghargai cahaya bila kita tahu susahnya duduk dalam gelap. Kena tahu kegelapan dalam aliran-aliran yang ada dalam umat Islam. Dia percaya apa? Nah, kita akan tahu bahawa patutlah Nabi larang benda ni, Nabi larang benda ni. Patutlah kita kena ikut sunnah. Sampai ke situ perginya. Kalau fakulti kalau pengajian Islam di Madinah, banyak dah sebenarnya yang ada. Dia akan kaji ajaran-ajaran yang salah tu. Bagaimana iman boleh terbatal tanpa sengaja? Contoh perbuatan ataupun percakapan. Bagaimana iman boleh terbatal tanpa sengaja? Contoh perbuatan ataupun percakapan. Siapa yang tanya boleh tak jelaskan apa makna dia ni? Kemudian soalan yang kedua, tuduh orang kafir atau munafik tanpa mengetahui details. Siapa yang tanya ni, kalau boleh huraikan sikit apa makna dia. Bagaimana iman boleh terbatal tanpa sengaja? Contoh perbuatan ataupun percakapan. Maksudnya macam apa ni perbuatan atau perkataan yang boleh menyebabkan iman seseorang tu terbatas secara tak sengaja. Aku sedar. Sebab gini, sebab semalam baru kita ni kan, semalam baru kita tengok hadis tu kan. Hadis tu dia kata, Allahumma anta abduka, Allahumma ana rabbuka. Ya Allah, engkau hamba-Ku, aku ini Tuhanmu. Itu kalimah yang kufur. Tapi dia tersilap kan. Dia tersilap sebab terlalu gembira jumpa tunggangan dan bekalan yang ada tu. Tapi dia tidak dikira sebagai kufur. Sebab apa? Sebab dia tersilap, tersasul. Tersasul. Jadi Ustazah suruh minta ni penerangan ni boleh terbatal tanpa sengaja. Jadi kalau merujuk kepada hadis itu, orang tu tak terbatal iman dia, sebab dia tak sengaja. Gitu. Itu Ustazah minta penerangan je. Mungkin dia maksud macam mana ni? Okay, kita tengok perkara-perkara yang membatalkan iman, perkara-perkara yang merosakkan iman. Perkara-perkara yang merosakkan iman ini kalau merosakkan iman,
kepada Allah yang ni lah, yang bertentangan dengan ni. Kita kena percaya kepada Allah sebagai Rabb. Kalau kita datangkan sekutu bagi Allah pada bahagian Rabb ni, maka dia syirik kepada Allah lah. Syirik kepada Allah ni boleh jadi berlaku di bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian yang ketiga. Ini bukan tauhid 3 ni. Janganlah ada di campur adukkan dengan tauhid 3 ni. Ini bukan tauhid 3. Ni bukan Trinity. Ada pula yang kata tauhid 3, ada kata pula Trinity. Bukan Trinity ni. Kan kita kena percaya kepada Allah sebagai Rabb, betul kan? Betul lah. Rabb tu apa? Allah sebagai pencipta, mentadbir, memberikan rezeki, anak panah ke bawah. Kalau berlaku ada sekutu di sini, dia syirik bahagian ni. Contoh mendakwa bahawa ada lagi kuasa lain yang mentadbir alam ni. Wali-wali naik ke langit sana mentadbir alam bersama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW kan ajar apa kepada kita? Solat apa? Gerhana pun solat, kemarau pun solat. Minta dengan pentadbir yang mana? Menyampaikan pun pakai sumpah besar. Tak tahulah Ustazah kan. Sebab itu kita kena tahu sumber agama tu dia ambil daripada mana. Memang tak ada dalam sumber yang macam tu. Dia boleh jadi syirik pada dari sudut Allah sebagai Rabb. Percaya bahawa ada lagi makhluk lain yang tahu segala-galanya. Ada puan-puan. Didakwa dimasuk satu tempat, wali tahu semua sekali benda yang zahir dan benda lintasan dalam hati kita. Kalau masuk tempat tu, tunduk molek, jaga elok-elok hati. Wali di tempat itu akan tahu lintasan hati kita. Lepas tu di mana letaknya Allah? Kan kita kena ingat kepada Allah sepanjang masa. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Yang nyata, yang tersembunyi. Masuk tempat tu, tinggal Allah, datang wali. Mana boleh? Tak ada. Itu bahagian ni Al-Alim, Maha mengetahui. Kan Maha mengetahui bahagian sifat. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki, kan, segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Yang kita dah puji semua tu, alhamdulillahirabbil alamin. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau nak di sini usia nak panah lah. Mulk, kan, semua makhluk ni. Lahul mulku wa lahul hamdu. Sebab Allah yang memiliki segala-galanya, maka segala pujian hanya bagi Allah. Pujian, permohonan hanya bagi Allah. Jadi itu perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman ni kena balik kepada syarat sah syahadah. Syarat sah syahadah. Syarat dia, bila kita sebut syahadah tu, kena tasdik, benarkan di dalam hati. Kemudian kena lafaz dengan lidah,
kemudian dengan kena amal dengan anggota. Jadi yang membatalkan tu dia melibatkan ketiga-tiga tu jugalah. Macam tu. So itu bahagian akidah ni penting. Apa yang kita percaya? Apa yang kita percaya tu? Ustazah, macam akidah ni merupakan kita syahadat nombor 1, nombor 2. Ya. Ada yang mengangkat nombor 1 tapi menolak nombor 2, macam Syiah kan. Dia menolak Muhammad Rasulullah Allah. Jadi dia bukan Islam kan? Tak boleh. Ya memanglah tolak salah satu tak jadi Islam. Tidak sah syahadah, dia kena terima dua-dua. Kalau dia membesarkan Ali kan. Dia ada sebahagian daripada mereka mengatakan wahyu tu tersilap orang. Wahyu tersilap orang. Siapa yang soalan siapa ni? Kalau boleh jelaskan ataupun lepas ni jelaskan. Boleh jumpa ustazah. Kalau dah terjawab ataupun boleh. Dekat FB ni dia cakap memperlekinkan hukum Allah yang wajib. Contohnya berkata pakai tudung tak sesuai di negeri yang musim panas. Mungkinlah ada lah kot. Jadi kalau dia rasa memang macam tu, tak boleh lah dia mempermainkan, memperlekehkan ketetapan Allah. Sebab kita dah belajarkan dalam sebelum ni, sifat orang beriman macam mana. Bila datang hukum Allah, sami'na wa ata'na. Itu yang sepatutnya. Jadi kalau pertikaikan, dah buat apa kena sembahyang 5 waktu? Sama je tu kan. Kewajipan menutup aurat, kewajipan kita. Cuma yang itu dalam bentuk rukun-rukun Islam, yang lain-lain tu dalam bentuk bahagian syariat. Kan agama kita ni kan bahagian 3 kan. Akidah, syariat. Bahagian menutup aurat bagi wanita tu bahagian syariat. Mana-mana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita tak nak terima, mempertikaikan. Lain kalau kita kata saya tak mampu lagi, saya tahu benda tu wajib. Kalau yang tu dia anggap ada kekurangan pada syariat Allah, tak sesuai. Itu yang kecil. Itu yang kecil. Yang besar, yang lebih besar lagi dengan as-sunnah kan, yang merasakan as-sunnah tu adalah bahagian ketiga-tiga bahagian lah kan. Yang menolak as-sunnah nak cari jalan yang lain. Bertudung nak, tapi bahagian akidah tak nak. Ada juga yang macam tu. Yang Brelvia ni bertudung semua ni, bertudung juga. Macam kawan-kawan dekat Tanjung dulu kan, pernah lah jumpa sedikit apa semua. Dia solat tapi tak pakai tudung. Sebab background dia, family dia jadi tak pakai tudung. Dia pun tak ada kekuatan. Yang bagus. Sekurang-kurangnya dia solat, tiang agama. Ustazah, kalau dengan saudara kita, kita main tarik tali dulu kan. Untuk bertudung bagi saudara baru memang sukar, memang ambil masa. Tengok level iman lah. Sahabat-sahabat dulu bila dia masuk Islam, level iman tu terus up 100%. Curahkan semua apa arak dalam tempayan, tak ada dah nak simpan-simpan apa nanti dulu ke tak. Kan contoh. Jadi bila turunnya ayat hijab, pakat cari nak tutup seladu. Bukan kata esok lah nanti dah nak beli apa-apa, nak beli tudung dulu kedah. Ambil lah mana-mana kain dulu kan untuk tutup aurat. Itu level iman yang tinggi. Jadi kalau dah tahu, kain pun banyak, kain tudung pun tak payah ambil kain langsir ke apa. Cuma iman lemah lah. Iman lemah. Ni bateri kena cas. Cas tu kadang-kadang dia memerlukan kepada orang di sekelilingnya untuk berikan semangat, untuk berikan keyakinan. Kena cas lah, kena cas. Gitu. Dakwah ni ada dakwah kepada bukan Islam, ada dakwah kepada orang Islam untuk buat yang lebih baik lagi. Gitulah.
Psikologi orang yang tak mahu menutup aurat ni kurang iman lah. Senang je bagi tahu, kuranglah iman ketika itu. Sebab ada juga di kalangan pelajar sekolah agama tudung sekolah ataupun tudung, lepas tu pergi overseas. Dia sekolah agama dapat belajar di overseas, jadi lemah semangat. Di situlah kita perlu kepada iman ni. Bagaimana saya nak beriman kepada Allah? Allah adalah Rabb saya sama ada saya di tanah air ataupun di overseas. Allah adalah ilah saya sama ada saya di sini ataupun di sana. Allah maha melihat, maha mengetahui, kan? Al-Muhsi ni maha menghitung. Dia kira sesa, tak kira kita duduk mana ke, overseas ke, sini ke. Itulah pentingnya beriman kepada Allah. Dia akan beri kesan kepada amalan kita, kepada jiwa kita. Kemudian soalan yang saya rasa macam itulah, bolehlah kot beberapa contoh yang diberikan tu, perbuatan dan percakapan. Kalau kita betul-betul merasakan, kalau iman ni puan-puan, mungkin boleh jawab macam ni. Iman ni, apa makna iman? Iman ialah percaya kepada semua rukun iman sepenuhnya, tanpa sebarang syak dan keraguan. Macam mana kita percaya kepada Allah tanpa syak, tanpa ragu? Macam mana kita percaya kepada Allah, kepada Al-Quran tanpa syak, tanpa ragu? Macam mana kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa syak dan ragu? Apa yang Nabi ajarkan? Bila hadis itu sahih, memang dia ajar macam tu, kita kena terima tanpa ragu lah. Kalau kita ragu-ragu, sesuai ke? Itu masih ragu-ragu. Sesuai ke kita nak sembahyang 5 waktu ni kalau pergi overseas? Masa dah lain, belajar pun banyak, kan? Sesuai tak sesuai tu banyak pula, kan kita ada qasar, ada jamak dan sebagainya. Tapi asasnya solat 5 waktu tu memang sesuai untuk semua bangsa, semua tempat. Menutup aurat pun begitu juga. Ada nampak masalah menutup aurat kat mana-mana. Saya tengok para petani pun, para pesawah pun okey je tutup aurat, kan? Semua yang bekerja dulu-dulu memanglah pramugari boleh je tutup aurat. Kita orang perempuan pramugari tutup aurat lagi lega. Betul, iman. Kembali kepada iman. Kita percaya kepada Allah, apa maknanya? Kita percaya kepada Allah Tuhan kita. Dia yang mencipta kita, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia yang mencipta lelaki dan perempuan. Dia sesuai hukum dia untuk lelaki macam ni, perempuan macam ni. Kau bayangkan lelaki kena tutup aurat, Allah, susah ke kita? Kita isteri ni susah lah. Alhamdulillah. Senang diuruskan untuk perubahan. Banyak hikmahnya daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, Tuhan kita yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dia suruh sembahyang tu semuanya baik untuk kita, dia suruh sabar semuanya untuk baik untuk kita, dia ambil nyawa pun baik untuk kita. Sebab dunia ni memang dia bagi tahu dah, tempat ujian sementara. Kalau hidup 300 tahun pun jadi mana agak-agaknya kita. Kalau 100 tahun pun dah tak. 300 tahun jadi mana? Yang kekal abadi tu di mana? Di akhirat. Itu yang nak cari bekal ni. Siapa yang agak-agak dapat sampai umur 100 tahun? Taklah. Kan. Itu tanda kita ni memang hamba Allah, memang tertakluk ke atas kehendaknya. Mari sini pun tak minta pun nama kita, Puan Rosina pernah tahu. Dulu-dulu saya tak ada.
Saya ingat nak nama ni, tiba-tiba memang nama ni dibagikan. Ingat nak jadi lelaki, tiba-tiba jadi perempuan. Tak ah. Dia saja. Ya? Apa dia? Maksudnya kita memang tertakluk ke atas kehendak Allah. Maka memang betul lah kita memang kena patuh kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta sungguh-sungguh lah. Sebab kita pun tak tahu hujung kita macam mana hujung, kan? Paling penting sekali hidayah, mohon ampun. Benda-benda yang Nabi ajar tu memang benda-benda yang sangat penting untuk kita mohon. Minta lagi, umur 70 minta lagi nak rumah besar satu lagi, kereta besar satu lagi. Tuannya dah bertongkat, contoh katakan, jalan pun slow-slow, memadai. Kita masa muda-muda kita boleh naik tingkat atas lagi. Bila dah 70, 80 memang cup dulu-dulu dah. Nanti mak tua nanti memang nak duduk kat bawah ni. Buat sementara ni mak memang kat atas. Itu sunnatullah. Memang kita semua kena bersedia menghadapinya. Perempuan semua ni boleh datang, termasuklah ustazah. Sampai tahun bila kita boleh datang? Sampai tahun bila kaki kita kuat? Mata kita sekarang ni boleh lagi pakai spek? Kan boleh lagi. Alhamdulillah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu penting-penting berlaku. Tuduh orang kafir ataupun munafik tanpa mengetahui details. Macam mana, apa maksud dia ni? Kalau perkara tu boleh membawa kekufuran, kita kena iktiraf. Kita tak boleh kata tak apa sembah berhala, sama je sembah apa-apa pun. Itu memang bawa kepada kekufuran. Tak boleh lah. Walaupun kita tak buat, kita cakap macam tu, tak boleh. Benda yang bawa kepada kekufuran, sebagaimana yang dinyatakan kepada kita dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kita kena kata benda tu bawa kepada kekufuran lah. Jadi tidak timbul tuduh orang kafir ataupun munafik. Susahlah munafik. Munafik ni sebab kita Nabi SAW mengajar kepada kita berinteraksi secara luaran. Yang dalaman tu Allah yang akan uruskan. Betul? Itu hikmahnya untuk menjaga keharmonian kehidupan kita ni. Ini masalah dia. Kalau percaya bahawa ada orang boleh baca benda yang di dalam hati. Saya pernahlah berjumpa dengan situasi ni. Dia kata, disebutkan orang ni sebenarnya tak ikhlas. Dia buat macam ni sebab dia ada kepentingan. Kita pun dah terkejut. Mana tahu? Sebabnya orang ni bagi tahu dia ni kasyaf. Itu bukan kerja kita. Itu bukan kerja kita. Kerja kita tengok apa nasihat Al-Quran dan hadis. Kalau tak ikhlas, tidak diterima di sisi Allah. Manusia ni nak uruskan diri dia sendiri pun susah. Dia sendiri pun kena minta ikhlas kepada Allah. Dia nak scan orang ikhlas ke tak ikhlas, bukan kerja dia. Macam tu.
sebab itu kita perlu kepada Al-Quran, kerana Al-Quran mengajar kepada kita tentang kehidupan, kan, perjalanan hidup para nabi, cabaran-cabaran para nabi ni lah orang yang paling bawa benda betul, kan. Nabi Nuh alaihi salam, apa yang dibuat kepada dia? Nabi Nuh alaihi salam, tempoh dakwah dia berapa lama? 50 tahun nak cukup 1000 bukan 950 tahun. Pengikut atas bahtera tu je lah yang ada. Cukup satu kapal tu je. Apa perbuatan yang dibuat kepada Nabi Nuh alaihi salam? Masa bukan usahakan nak dijemput ceramah, kan, pergi ke tempat tu, pergi kepada orang. Apa reaksi? Tutup lubang telinga dengan jari. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw, kan, maksud wastaghshaw thiyabahum. Maksudnya berselubung, tutup dengan kain. Dari sudut psikologinya, maknanya nak bagi tahu, tak usah cakap, tak mau dengar. Gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gila, tukang sihir. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, kerenah-kerenah tu banyak, kan. Jadi itu sunnatullah. Yang penting, Ustazah, simple saja. Kita ni kubur masing-masing. Kita nak cari kebenaran, nak kenal benda baik, benda buruk ni untuk bawa bekal masing-masing. Tak ada dah nak tolak wheelchair ke masa-masa meniti titian As-Sirat. Tak ada siapa nak tolak kita atas wheelchair. Tak ada dah wheelchair tu, kan. Nak harap pada siapa? Anak dia sendiri, suami sendiri, walaupun satu rumah tapi akaun masing-masing, berjalan sendiri-sendiri. Kubur masing-masing. Adalah kubur yang digali sekali, kan, tapi hisap masing-masing. Masuk kubur masing-masing tu maksudnya, kan, soal jawab peribadi, akaun peribadi. Ustazah, ada soalan dalam FB ni. Ustazah, malaikat tahu tak apa niatnya? Allah Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Niat, sebab itu niat tidak kalau nak ikutkan Mesti tahu Ustazah. Aha. Sebab kalau niat ikhlas, malaikat pun tulis. Satu, kan. Tapi dia tidak tahu sebagaimana yang Allah tahulah. Gitu. Tahu benda-benda yang gaib sekadar dalam bentuk tugasannya. Tugasan dia. Dalam bidang tugas dia lah. Sebab kalau tidak, dia akan bertentangan dengan Allah yang Maha mengetahui. Dan kan. dia tak ada efek lah, macam nak suruh kita jadi baik, tapi dia tak benda tu, kan. Itu kita sendiri. Apa dia, macam mana? Maksudnya dia just mencatat apa yang perbuatan kita lah, niat kita apa semua, dia mencatat malaikat ni, kan. Tapi dia bukannya memberi kesan kepada kita untuk menjadi baik apa semua. Di kita sendiri lah. Siapa dia? Malaikat? Malaikat. Betul tak? Ustazah tak berapa faham apa ni apa kaitannya dengan malaikat ni, kenapa? Soalan tadi, kan. Malaikat tu tahu tak niat kita, niat dalam hati kita. Tadi jawapan Ustazah, dia tahulah. Gini. Biasa Ustazah fokus kepada maksud soalan tu. Kenapa ditanya macam tu? Biasanya yang soalan macam tu tanya tu sebab takut ada lintasan-lintasan yang tidak baik ni. Malaikat kira ke tidak? Jadi jawabnya ialah, yang dikira ialah azam. Bila kita niat satu benda yang baik, nak buat benda baik, tapi tak boleh, kan, dapat satu pahala. Malaikat kan tulislah yang tu, dapat satu pahala. Tapi lintasan-lintasan tidak dikira. Apa beza lintasan dengan niat? Niat adalah azam untuk melakukan sesuatu. Lintasan ni lintasan lah, mungkin dia bentuk gangguan syaitan, kan. Ada orang yang diganggu dalam bentuk lintasan-lintasan ni, memang dia serabut lah. Sebab apa? Sebab dia takut itu satu bentuk kesalahan. Lintasan bukan niat. Lintasan adalah mungkin gangguan,
dan sebagainya lah. Yang dikira ialah niat, azam sesuatu. Macam kita belajar dalam bab ikhlas dulu kan, dua orang Muslim yang saling menghunuskan pedang kan, sedang bergaduh, dua-dua masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Dua-dua masuk neraka. Yang pembunuh tu memanglah kita tak ada persoalan dah, memanglah dia masuk neraka sebab dia membunuh. Apa halnya dengan yang dibunuh? Yang dibunuh ni sebab apa? Sebab dia ada azam, cuma tak sempat saja. Sebab dia dah buat benda tu. Dua-dua masuk neraka. Tapi tak tahu tak betul ke tak? Kita dengar kalau kita buat baik, niat nak buat baik, Allah tulis dah pahala. Tetapi kalau kita niat nak buat jahat, tak tulis. tapi tidak melakukan lagi, tidak tulis. Tapi kenapa hadis tu kata dia baru niat memutus? Tak dia al-hirsu. Al-hirsu tu memang dia tengah buat, cuma tak sempat. Azam betul-betul. Azam betul-betul. Maknanya Ustazah, kalau orang tu betul-betul berazam nak merompak rumah orang ni, dia dah kena tulis kan? Sebab dia dah berazam tu, malam ni aku ni rompak kan? Cuba tiba-tiba ditangkap kan? Memanglah. Tak sempat ditangkap. Al-hirsu. Kalau gitu Ustazah, kita niat lah tiap-tiap malam, ya Allah, aku nak bangun tahajud, tapi kalau cik tidur sebab pasal niat kita boleh tipu diri kita sendiri buat niat ni, tapi Allah Maha mengetahui yang benda yang paling dalam. Itu kita main-main dengan niat lah kan, tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Sebab itu bab ikhlas ni memang tak boleh tipu. Tak boleh. Allah lebih mengetahui daripada diri kita, kita ni ikhlas ke tak. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, antara doa dia ialah Allahumma ja'al amali kullahu salihah wa liwajhika khalisah wa la taj'al fihi li ahadin syai'an. Ya Allah, jadikanlah amalan aku ni semuanya soleh di sisimu. Gitu. So itu para ulama kata banyak-banyak benda ikhlas yang paling susah sekali. Walaupun dia basic tapi dia paling susah. Sebab itu memang gitulah. Oleh kerana kita macam ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena malu kepada Allah. Kalau bab soalan tadi kan, niat tadi, adakah malaikat tulis? Malaikat tu nombor 2, dia tulis ke tak tulis? Tapi Allah tu nombor 1. Dan kita litah gitu, malulah kepada Allah kan? Sebab Allah Maha mengetahui. Tulis ke tak tulis tu benda lain, tapi setiap benda yang kita terlintas tu Allah Maha mengetahui. Kita kena ada malu kepada Allah. Malu kan? Apa dia lintasan yang menyebabkan kita malu kepada Allah? Lintasan apa? buat maksiat. Malam. Buat maksiat rasa makin takut. Mana minta berlebih-lebihan dengan Allah sebab kita tahu takdir dalam kita. Malu kepada Allah. Bangun pukul 3 kan, Allah jemput dah tu kita untuk salat tu kan. Lepas tu kalau rasa letih tu tak apa lagi, tak malu lagi, buka Shopee. Ataupun apa-apalah kan. Contoh masa-masa yang tak sesuai untuk ber-Shopee tu kan, malulah kepada Allah kan. Lepas tu dannya dah sebab sibuk dengan Shopee tu, sempatlah 1 rakaat sahaja, padahal sempatlah 3 rakaat, contoh katakan. Malu kepada Allah kan untuk shopping masa tu. Contoh benda yang simple, tidak melibatkan dosa pahala, benda tu sunat je. Sunat je tu lah yang jadi tu kan. Macam tu. Kena ada malu kepada Allah. Malu apa? Kita lintas, kita dengan orang kan, kita dengan orang, kita memang nak marah dia, tapi kita kena ingat kan. Contoh dengan barang-barang kita, wayamnaunal maun kan, wayamnaunal maun. Apa ni maknanya? Orang yang dalam bahasa kampungnya kedekut hapah. Kedekut hapah ni sampai orang nak ambil air telaga, nak pinjam timba pun tak boleh. Pinjam timba sekejap je, hati tu berdebar-debar. Mana timba aku, pandai kan? Sayang sangat kepada timba, padahal ada 5 lagi timba contoh.
Kan? Orang ambil air dalam telaga duk hitam, berapa timba dia ambil, padahal air telaga tak luak pun. Kan malu kepada Allah. Contoh kan. Gitulah. Kalau betul makanan kita memang tak ada sepinggan tu, memanglah tengok banyak kali kan. Ini benda yang tak luak pun. Satu lagi sedikitkan soalan ni. Macam kalau dalam diri kita lah, kalau benda buruk tu syaitan yang akan selalu hasut kita. Tapi kalau benda baik, macam relate lah juga dengan soalan tadi, malaikat tu dia tak ada lah membisikkan kita untuk buat baik apa semua, tak ada kan. Dia tak ada benda-benda gitu. Maksudnya diri kita sendiri. Malaikat ni ada apa dia nak masuk situ? Ada bisikan malaikat lah ni kalau tu orang baik ni. Ada ke? Ada bisikan nafs kita. Malaikat ni ada tak? Ustazah, bila kita belajar banyak hadis, kita akan fikir kalau kita nak baik ni, kita akan ingat apa yang Nabi suruh. Bisikan malaikat pun buat baik. Itulah. Nabi kata pusing kena buat baik. Bukan bisikan malaikat. Tapi kita ingat apa yang kita belajar. Kita tak fikirkan benda tu kan. Saya pun tak pasti, kena semak dulu. Ada tak hadis yang berkenaan dengan tu, sebab tak terlintas ni. Ada benda yang tak terlintas. Soalan dia apa dia? Ada siapa? Malaikat tu beri pengaruh tak untuk buat kebaikan? Malaikat memberikan pengaruh untuk macam ni. Doa, betul lah doa. Doa memang betul. Yang pastinya kita kena buat. Malaikat ni bila dia dekat dengan kita, dia akan doakan kita. Dia akan doakan kita. Itu confirm. Kalau kita nak suruh malaikat dekat dengan kita, kenapa kita perlukan malaikat dekat dengan kita? Sebab dia doakan kepada kita. Malaikat tak masuk rumah kita kalau ada benda-benda yang tertentu. Jadi bila malaikat jauh, dia gini je. Dia kita ni macam ruang kosong. Kalau malaikat tak dekat, syaitan yang dekat. Gitu. Kalau kita nak supaya malaikat dekat dengan kita, kita kena patuh perintah-perintah Allah. Malaikat suka orang yang selalu bersuci. Berwuduk. Kalau syaitan pula, dia suka perkara-perkara yang kita langgar perintah Allah. Kalau kita langgar perintah Allah, dia dekat dengan kita. Sebab itu kalau kita tengok ilmu-ilmu sihir, dia akan mempengaruhi manusia supaya buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, baru dia boleh datang untuk mempengaruhi kita. Tapi dia tipulah. Kalau orang tu dekat dengan agama, dia suruh buat tangkal ke apa ke, tulis ayat Al-Quran secara terbalik ke apa ke, dia akan dekat dengan kita. So itu kita kena jaga perintah dan larangan Allah ni. Kalau dari sudut itulah, siapa yang dekat dengan kita, malaikat dekat ataupun syaitan yang lebih dekat dengan kita. Bila syaitan lebih dekat dengan kita, besarlah peluang dia untuk terus menipu kita. Kan doa dalam Al-Quran kan, doa dalam Al-Quran apa tu, kan, min hamazati syayatin. Apa? Min hamazati syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Maksudnya kita minta perlindungan Allah daripada mereka datang dekat dengan kita pun tak nak dah. Kan, wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku mohon perlindunganmu wahai Rabbku daripada mereka ni datang dekat dengan aku. Al-Mu'minun ayat 97-98. Bila ada gangguan,
antara doa bila kita ada gangguan, ada was-was dan sebagainya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dia ada kaitan tak? Saya pun tak faham sebab ada orang cakap yang macam korin dalam vehicle tu. Dia dengan maksudnya dengan malaikat tu. Yalah, itulah yang dimaksudkan. Malaikat lah, malaikat dengan syaitan. Maksudnya yang roket Kalau mana? yang korin tu. Di kalangan malaikat. Secara spesifiknya ustazah pun tak boleh nak bagi tahu. Tapi kalau yang dekat tu gitulah. Secara umumnya kalau tak ada syaitan, kalau syaitan dekat, malaikat tak akan dekat. Tapi persoalannya malaikat Raqib Atid tu kan, maksudnya bukan Raqib Atid tu sifat dia. Adakah dia benda-benda gaib ni kita hanya bergantung kepada nas sahajalah. Nak kata nanti kita dekat dalam tandas, macam mana dia nak tulis kan? Tak payah fikirlah benda-benda yang macam tu. Saya terfikirkan soalan tu tadi. Tak apalah. Jadi tuduh orang kafir atau munafik tanpa mengetahui details tu kan. Jadi munafik ni memang tak boleh lah. Cuma kita boleh kenal sifat-sifat orang munafik. Sebab munafik ni dia sembunyikan. Kita tak boleh nak tahu sangat lah kan, sebab dia sembunyikan benda yang di dalam hati dia tu. Jadi kalau kita yang ini kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang munafik. Tapi kalau perbuatan itu perbuatan kekufuran, perbuatan kufur, maka kita boleh kenal pasti. Dan orang yang melakukannya, kita boleh nak kata benda yang memang kufur, kita kata dia tu tidak melakukan kekufuran, tak boleh lah. Macam tu. Akhir sekali ini saya ada mendengar seseorang itu menyebut Tauhid 3. Apakah maksud Tauhid 3? Adakah ia seperti yang ustazah selalu bincangkan dalam kuliah? Tak tahulah yang dia maksudkan macam mana. Tapi kita tidaklah, maksudnya kita tidak mengenal yang ni sebagai Tauhid 3. Tapi tak tahulah maksudnya. Yang jadi positif negatif tu ustazah rasalah. Sebab ramai yang menyalahi yang sebelah sini, yang ilah ni kan. Kalau golongan yang nak minta hajat dengan dikubur, dengan orang-orang yang telah meninggal dunia dikubur, memang dia tak sukalah bila kita terangkan macam ni. Kemungkinan lah. Kemungkinan. Ustazah, bagi saya itu bukan Tauhid 3. Kita faham itu bagaimana kita nak beriman kepada Allah. Itu beriman kepada Allah. Macam mana nak faham? Jadi kita tahu saya rasa kita tak perlu fokus kepada istilah. Kalau saya tak perkenalkan dengan istilah tauhid itu, tauhid ini, tauhid ini. Yang pentingnya kita kena beriman kepada Allah sebagai Rabb, kepada ilah, dan mesti beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu. Baca sesuatu yang ada ilah, kita langsung ingat hanya tulis ilah dah. Ya. Dia memantapkan lagi nafs kita. Kita membaca sesuatu. Ya, kita memang kena bezakan antara Rabb dengan ilah. Sebab bila kita berinteraksi dengan nas ni, memang makna dia berbeza. Okay, saya rasa setakat itulah perbincangan kita. Sebab bila dah bincang di luar, habis di situ je lah. Tak apalah. Untuk kali ni, minggu depan kita sambung petunjuk Allah pada burung merpati dan keajaiban penciptaannya. Segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada diri kita sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafar.